Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azam bin Hashimuddin, nombor matrik P105270. Pensyarah pembimbing saya ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Mahzan Awang. Tajuk pembentangan saya ialah tahap amalan kemahiran pemikiran sejarah iaitu KPS dalam kalangan guru sejarah sekolah menengah di negeri Sabah. Sebagai pengenalan, mari kita akan lihat terlebih dahulu latar belakang kajian saya, iaitu kalau kita lihat kaedah pengajaran guru pada masa kini, guru kurang unsur kreatif dan tidak menarik dalam PDP. Seterusnya, kebanyakan masih terikat dengan kaedah tradisional. Ini seperti mana yang telah disebutkan oleh Siti Hawa Abdullah pada tahun 2009. Dan kita juga sedia maklum bahawa murid berasa bosan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah di dalam bilik darjah. Itu murid dan Nik Aziz Nikpa juga dan Nuraini Idris pada tahun 2009 telah menyatakan murid bosan kerana kelemahan kualiti pengajaran dan secara tradisional. Seterusnya, murid tiada minat. Murid tidak berminat ini terbahagi kepada dua, iaitu cara pengajaran guru yang tidak berkesan dan yang kedua bahan pengajaran yang tidak menarik. Ini telah disebutkan oleh Aminuddin Mansur pada tahun 2012. Dalam pada itu, saya telah memberi justifikasi pemilihan tajuk kajian ini, iaitu kunci kejayaan pengajaran sejarah ialah membangkitkan rasa ingin tahu murid. Ini seperti mana disebutkan oleh Siva Sankar Mahalingam dan Muhammad Isa Hamzah pada tahun 2016. Yang mana dalam KPS ini wujudnya satu perasaan membangkitkan rasa ingin tahu. Selain daripada itu juga, melalui KPS ini murid-murid dapat memahami secara kritis dan imajinatif tentang segala aspek kehidupan manusia silam sehingga ke hari ini. Seterusnya juga, kemahiran pemikiran sejarah ataupun KPS ini merupakan satu bentuk proses kognitif yang memerlukan murid-murid meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan bimbingan guru. Justru itu, kajian ini saya ingin jalankan untuk meninjau tahap aplikasi ataupun tahap amalan guru sejarah sekolah menengah di negeri Sabah. Objektif kajian saya ialah yang pertama, mengenal pasti tahap pelaksanaan KPS dalam kalangan guru sejarah sekolah menengah di negeri Sabah. Yang kedua, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan aspek kemahiran pemikiran sejarah iaitu KPS, seperti aspek kemahiran kronologi, kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat imajinasi, kemahiran membuat interpretasi dan kemahiran merasionalisasi dalam kalangan guru-guru mengikut jantina dan juga pengalaman mengajar guru itu sendiri. Seterusnya, objektif yang ketiga, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap pelaksanaan KPS mengikut jantina. Dan yang terakhir, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap pelaksanaan KPS mengikut pengalaman mengajar. Reka bentuk kajian yang saya pilih ialah kuantitatif, iaitu kajian tinjauan, yang mana saya menggunakan instrumen kajian menggunakan set soal selidik, yang mana ini saya jalankan menggunakan Google Form kerana kekangan pada masa kini dengan kekangan sekatan pergerakan yang telah berlaku di negara kita. Jadi, set soal selidik saya itu terbahagi kepada dua bahagian, yang mana bahagian A, demografi guru, iaitu terdiri daripada jantina dan juga pengalaman mengajar, dan bahagian B, 5 aspek KPS, yang mana set soal selidik ini saya telah menjalankan satu kajian rintis ataupun pilot test, yang mana berdasarkan nilai Alpha Cronbach yang telah diinterpretasikan oleh Bond and Fox pada tahun 2007. Nilai Alpha Cronbach saya ialah 0.93, yang mana kebolehpercayaan item adalah baik dan boleh digunakan. Metodologi kajian yang saya pilih adalah merupakan kajian kuantitatif berbentuk tinjauan deskriptif dengan menggunakan soal selidik atau yang diedarkan melalui Google Form. Seramai 120 orang guru sejarah sekolah menengah di Sabah merupakan sampel kajian saya. Alat ukur yang digunakan terdiri daripada set soal selidik, iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, tahap pelaksanaan 5 aspek KPS. Dan analisis data saya menggunakan SPSS versi 26.0. Analisis deskriptif dan analisis inferensi digunakan,
Yang itu seperti mana yang kita sedia maklum, analisis deskriptif ni adalah untuk kita melihat tahap pelaksanaan KPS, manakala inferensi ini menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan jantina dan juga pengalaman mengajar. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian, yang mana dapatan kajian ini bagi menjawab persoalan-persoalan kajian dan melihat sama ada hipotesis diterima ataupun sebaliknya. Okey, soalan kajian, apakah tahap kemahiran pemikiran sejarah yang dilaksanakan oleh guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah? Okey, kalau kita lihat dalam jadual yang terpapar di situ, iaitu kelima-lima aspek KPS sama ada memahami kronologi, membuat imajinasi, meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat rasionalisasi dan keseluruhan KPS itu sendiri berada pada tahap yang tinggi. Justru itu, hipotesis yang pertama iaitu guru-guru mempunyai tahap pelaksanaan KPS yang tinggi adalah hipotesis yang diterima. Seterusnya kita lihat persoalan yang kedua ialah adakah wujud perbezaan yang signifikan aspek KPS yang 5 itu mengikut jantina. Dan kalau kita lihat juga, ini akan kita lihat sama ada hipotesis 2 hingga yang 6 itu diterima ataupun sebaliknya. Dan berdasarkan paparan jadual ini, maka hipotesis tersebut adalah diterima. Yang mana kalau kita lihat di situ, tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara aspek kemahiran kronologi, kemahiran meneroka bukti, kemahiran imajinasi dan kemahiran interpretasi dan kemahiran merasionalisasi mengikut jantina. Yang mana juga kajian ataupun dapatan ini adalah selari dengan kajian yang telah dibuat oleh Yazid Khalil pada tahun 2017, dan dia berbeza, tidak selari dengan dapatan kajian Noria Munirah dan Anwar bin Ahmad pada tahun 2014. Yang mana pada dapatan mereka adalah wujudnya perbezaan signifikan di antara guru sejarah mengikut jantina. Seterusnya kita lihat dapatan kajian bagi menjawab persoalan yang ketiga, iaitu adakah wujud perbezaan signifikan aspek kemahiran pemikiran sejarah KPS, iaitu kelima-lima aspek dalam kalangan guru mengikut pengalaman mengajar. Dan ini dapatan ini juga telah menjawab hipotesis 7 hingga 11, iaitu hipotesis tidak terdapat perbezaan signifikan dari kelima-lima aspek mengikut pengalaman mengajar, yang mana hipotesis tersebut ada ditolak. Dan kalau kita lihat dapatan dalam jadual tersebut, nilai signifikan bagi kelima-lima aspek KPS adalah berada pada 0.00, yang mana dapatan ini adalah selari dengan dapatan Yazid Khalil pada tahun 2017 dan tidak selari dengan dapatan yang telah dilakukan oleh Nick Azlina pada tahun 2003. Dan pada kajian-kajian yang sebelum ini juga mempunyai perbezaan dapatan ataupun ketidakselarian hasil daripada dapatan ini. Seterusnya kita lihat dapatan bagi menjawab persoalan yang terakhir, iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pelaksanaan KPS mengikut jantina dan pengalaman mengajar. Ini juga telah menjawab hipotesis 12 dan 13 sama ada di hipotesis tersebut ditolak ataupun diterima. Dan kalau kita lihat hipotesis yang ke-12, tidak terdapat perbezaan signifikan tahap pelaksanaan KPS mengikut jantina, adalah hipotesis yang ditolak. Kerana hasil daripada dapatan yang kita lihat, wujudnya perbezaan signifikan tahap pelaksanaan KPS mengikut jantina. Yang mana lelaki mempunyai tahap yang lebih tinggi berbanding dengan guru-guru perempuan. Manakala hipotesis yang ke-13, tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pelaksanaan KPS mengikut pengalaman mengajar. Dan ini merupakan hipotesis yang diterima berdasarkan jadual dan juga dapatan yang kita perolehi. Seterusnya adalah implikasi kajian terbagi kepada 3, iaitu guru, sekolah dan juga GPN. Yang mana guru boleh meningkatkan prestasi sekiranya pelaksanaan tahap KPS itu masih rendah, dan sekiranya guru yang mempunyai tahap KPS yang rendah boleh dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman sebagai contohnya. Dan sekolah juga boleh menggalakkan, mendorong dan mendesak guru untuk menguasai dan menerapkan KPS ini kerana ianya sangat penting dalam mewujudkan PDP yang berkesan.
Dan GPN seterusnya KPM sepatutnya mengadakan bengkel untuk meningkatkan kemahiran pedagogi dan boleh membuat kursus penyegaran berkaitan dengan KPS. Sebagai cadangan untuk guru GPN dan sekolah, guru boleh meluaskan kajian di daerah dan negeri yang lain. Dan seterusnya boleh menggabungkan kedua-dua kaedah iaitu kuantitatif dan kualitatif seperti pemerhatian dan temu bual sebagai prosedur untuk mengutip data pada kajian yang berikutnya. GPN dan KPM boleh merancang mengelola kursus, seminar, bengkel tentang KPS di sekolah-sekolah, dan sekolah juga boleh membuat kursus pemantapan pedagogi untuk menerapkan KPS. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.